علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا نافعا فهما مستقيما وهداية للصوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنحنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراطك وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا سرنا لساننا وعمدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam bermula ruh orang yang mukmin itu digantungkan dengan sebab hutangnya hingga ditunaikan dia daripadanya. Ini setengah daripada hadis menakuti bahwasanya apabila berhutang tidak dibayarkan. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula ruh orang mukmin itu. Ruh orang mukmin itu apabila dia mati digantungkan dengan sebab hutang hingga ditunaikan dia kan hutang daripadanya, ganti daripadanya. Jadi apabila seorang mukmin mati padahalnya ada tak bayar hutang, ada terlekat hutang dengan siapa-siapa daripada orang mukmin, maka ruh dianya digantungkan. Selama mana tidak dibayar oleh warisnya atau siapa-siapa, ganti daripadanya. Selama mana apabila dia mati itu hutang dia tidak dibayarkan, maka memanglah dia sendiri itu tak boleh nak bayar dah sebab dia dah mati. Maka waris dia ke ataunya kawan dia ke siapa-siapa saja, kalau ada membayarkan hutang maka lepaskanlah daripada digantungkan. Sekiranya kalau tak dibayar maka tidak dibayarkan hutang daripada dia, maka ruh dia tu digantungkan. Kemudian apa maksud digantung? Kita tengok balik. Masalah katanya ruh orang mukmin digantungkan dengan sebab hutang selama mana tidak dibayarkan. Maka maksud dengan kata digantungkan ruh itu bukan maksud kata digantung tu disangkut kat tali ke masalah, bukan maksudnya begitu. Maksudnya ada beberapa tafsir yang mentafsirkan maksud dengan kata digantungkan roh orang mukmin selama mana dia tak bayarkan hutang. Setengah daripada tafsirnya maknanya roh orang mukmin apabila dia mati dengan sebab dia ada terlekat hutang, maknanya digantung tu makna ditahankan, ditegahkan daripada nikmat. Maknanya roh dia, kalau roh dia tidak dapat nikmat di dalam kubur. Itu satu maksud. Itu satu makna yang dihuraikan oleh ulama. Katanya digantung tu maknanya ditahankan, ditegahkan daripada dapat nikmat-nikmat di dalam kubur. Itu satu makna. Setengah dia katanya, setengah ulama dia katanya digantungkan tu maknanya dihentikan, ditawakufkan, dihentikan pada kerjaannya, kerjaan roh. Maknanya dengan maknanya tak bolehlah nak tahu, tak boleh kita nak tahu katanya roh itu dapat kelepasan daripada azab ke ataunya kena azab.
Jadi maknanya digantungkan tu maknanya kita tak boleh nak tahu. Tak boleh nak tahu katanya dia tu dapat kelepasan daripada azab kubur ke ataunya tidak kelepasan. Tidak kelepasan tu mana kena azab. Jadi maknanya selama mana tidak dibayarkan hutang itu, maka hukuman tidak dijatuhkan di atas dia. Maknanya tidak diberi nikmat, tak tahu kata dia tu diberi nikmat dalam kubur ke atau dia tu diazabkan di dalam kubur. Jadi tak boleh kita nak tentu mana benda itu digantungkan sementara dibayarkan hutang. Itu satu makna. Dan setengah katanya makna digantung tu makna dia tidak dapat daripada, dia tak akan dapat habuan yang baik daripada nikmat-nikmat, tak dapat. Walaupun dia tu amal kebajikan banyak, walaupun dia tu amal kebajikan tu banyak, pahala-pahala dia tu banyak, tetapi dengan sebab dia mati, dia ada tinggal hutang, tak bayar hutang, maka walaupun pahala yang banyak itu tak dapat nikmat dengan sebab pahala yang banyak, jadi macam katanya tergadai. Nak dapat nikmat yang banyak dengan sebab amalan baik dia tu banyak, tak dapat, malaikat kena bayar hutang dulu. Jadi seolah katanya selama mana tak bayar hutang, selama itulah tidak dapat nikmat-nikmat di dalam kubur dan di dalam akhirat. Itu setengahnya kata begitu. Digantung tu maknanya orang ini tu kalau kita tilik kepada amalan dianya, amalan kebajikan tu banyaklah dianya, sepatut dapat nikmat dalam kubur, sepatutnya dapat kesenangan di akhirat. Tetapi dengan sebab dia ada terlekat hutang dia orang maka walaupun nikmat yang banyak sekalipun tak didapat balasan baik. Sebab terlekat dengan dia tak bayar hutang. Sekiranya kalau ada dibayar, sekiranya kalau ada waris dia bayar, maka dia seolah kata ditebuskan. Maka dia akan dapat nikmat mengikut amal kebajikan dia. Ada juga kata setengahnya begitu. Artinya digantungkan tu, artinya setengah kata digantung tu maknanya tidak dapat peringkat yang tinggi-tinggi di dalam akhirat nanti. Kalau tak sebab dengan terlekat hutang, dia akan dapat darajah yang tinggi, peringkat yang tinggi, martabah yang tinggi di akhirat nanti. Tetapi dengan sebab dia tak bayar hutang tu jadi digantungkan, maknanya ditahankan, tak diberi masuk dalam peringkat yang tinggi syurga, tak boleh masuk syurga yang tinggi, tak boleh dapat kesempurnaan di akhirat di dalam kubur, malaikat dibayarkan hutang. Itu mana katanya digantungkan. Tapi kita kena ingat baliklah masalahnya terlekat hutang tu, masalah katanya salah tak bayar hutang tu masalah di mana? Masalah apabila dia tu orang yang ada untuk boleh bayarkan hutang tetapi tidak dibayarkan hutang. Ada duit masalah. Duit dia tu adalah masuk dalam kata dia tu orang kuasa, orang mampu nak bayar hutang. Tetapi dia tak membayarkan hutang. Maka roh dia tu akan digantungkan. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan terlekat hutang, tetapi dia tu dalam keadaan fakir, dia dalam keadaan susah, tidak ada benda yang boleh nak bayarkan hutang, maka itu tak salah di atas dia, maka roh dia pun tidak digantungkan. Masalah kata roh orang mukmin digantung tu pendek katanya, dia orang yang mampu untuk nak bayar hutang tetapi tak membayarkan hutang. Di situ saja. Masalah katanya roh dia tu digantungkan. Sebab kita maklum bahawasanya daripada hadis dulu bermula fidai, orang yang kaya itu zalim. Matlul ghaniyyi zulmun, maknanya menegah daripada bayar hutang oleh orang yang kaya, oleh orang yang mampu bayar hutang, itu adalah zalim. Dengan sebab zalim di situlah roh dia tu digantungkan.
Tetapi kalau dia lekat hutang, tetapi tidak ada benda yang boleh bayarkan hutang dengan sebab dia tu orang susah sangat, maka itu tidak ada kesalahan di atas dia walaupun hutang itu dah sampai masa bayar sekalipun. Begitulah. Seterusnya dan bersabda ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang mana lelaki muzalim ia akan satu jengkal daripada bumi, nescaya diberatikan dia oleh Allah akan menggali ia akan dia hingga sampai ia akhir 7 petala bumi. Kemudian dijadikan dia bikai pada lehernya pada hari kiamat hingga dihukumkan antara segala manusia. Ini masalah dendaan bagi mereka yang himpitkan tanah orang. Kata Nabi-Nya, sebenar ia ya Nabi SAW, barang mana lelaki, mana siapa-siapa saja, tak kira lelaki, walau lelaki walaupun perempuan sekalipun, tapi sebut lelaki di sini berlaku di atas ghalib. Ghalibnya yang nak ambil tanah orang tu, nak himpitkan tanah orang tu ialah orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan pergi buat pun sama juga dendaan dianya. Barang mana lelaki, mana-mana lelaki sekalipun muzalim ia dia rapas, dia ambil ke masalan, dia cocokkan pagar, diletakkan pagar kebun dia tu masuk ke kawasan orang, dia rapaskan tanah orang, muzalim ia akan satu jengkal. Ini satu jengkal ni pun masalan saja. Sebab sekurang-kurang tu satu jengkal, maknanya dia bumi tu kalau kita tilik kepada bumi tu, kalau paling sempitnya ialah satu jengkal. Maka sebut satu jengkal tu tak jadi kait. Walaupun lebih banyak, lebih luas daripada satu jengkal atau lebih sikit daripada satu jengkal sekalipun, asalkan dia zalim pada bumi yang lain. Tapi sebut satu jengkal tu nak cerita katanya ini sekurang-kurang. Tapi tak mesti begitu. Kalau kurang daripada satu jengkal pun sama juga. Tapi mengikut adat orang bercakapnya, mengikut adat bercakapnya, satu jengkal tu ialah sekurang-kurang seorang yang memilikikan bumi. Maka sebutkan satu jengkal itu tak mesti begitulah. Lebih luas atau lebih sempit daripada satu jengkal, sama saja hukumnya sekiranya kalau dia tu muzalim ambil hak yang lain. Muzalim ia akan satu jengkal daripada bumi. Pada masa hidup dunianya ia ada buat kesalahannya begitu. Nescaya diberatikan dia, dipaksakan dia. Nescaya diberatikan dia, ni dipaksakan dia, ditekankan dia, kan barang mana lelaki tadi oleh Allah Ta'ala. Tuhan paksa dia, Tuhan tekan dia bahawa menggali ia barang mana lelaki dia akan satu jengkal daripada bumi. Tuhan paksa dia, Tuhan tekan dia supaya dia gali akan bumi itu hingga sampai ia akhir 7 petala bumi. Mana gali itu gali turun ke bawah sehingga sampai 7 lapisan bumi. Walaupun satu jengkal tapi turun ke bawah tu 7 lapisan bumi, banyak jugalah. Kemudian sudah digali, kemudian dijadikan dia akan tanah yang sudah digali. Tanah yang dia korek naiknya dijadikan bikai. Maknanya bulatan yang ada kat leher, dipakai kat leher. Dijadikan dia bikai. Maknanya macam besi yang buat likung kat leher tu, yang dibulat, yang dipakai kat leher. Pada leher seorang tadi pada hari kiamat.
Jadi maknanya sudah korek, sudah galikan bumi, 7 lapisan bumi itu, maka dijadikan tanah yang dapat daripada gali itu jadikan bikai, dipakai kat leher dia. Sudah dipakai kat leher tu, bila nak buangnya, hingga dihukumkan antara segala manusia. Mana dihukumkan antara segala manusia, maknanya apabila ditentukan ahli neraka kepada neraka, ahli syurga kepada syurga. Itulah maksud katanya hingga dihukumkan antara segala manusia. Dihukum di antara segala manusia itu maksudnya ditentukan ahli syurga kepada syurga, ditentukan ahli neraka kepada neraka. Jadi maknanya dipakaikan kat leher dia akan bikai, akan halqah daripada tanah yang dia gali tadi itu, selama mana dia tak masuk neraka atau selama mana dia tak masuk syurga, begitulah keadaannya. Malaikat apabila tentu dia kena masuk neraka, maka dibuanglah. Jadi selama mana dia duduk kat pada mahsyar itu, selama itulah ada kat leher dia tu, dipakai kat leher dia nya akan bikai yang dibuat daripada tanah yang dia gali 7 lapisan bumi, dengan sebab dia zalimkan tanah yang lain. Itulah beratnya. Macam mana dia nak duduknya. Kemudian katanya Allahumma hdina sabila mardati janabika. Ini doa daripada musannif untuk kita semua. Allahumma, ya Allah, ihdina, hendak hidayat oleh engkau akan kami, sabila mardati janabika, akan jalan redha, akan jalan keredaan sambutan engkau. Wasallimna min ghadabika, dan hendak sejahtera oleh engkau akan kami daripada siksaan engkau, wa azabika, dan azab engkau. Amin. Amin. Dia sabila mardati janabika. Janabika tu maksudnya lambung. Asal maknanya lambung-lambung engkau. Jadi biasanya dia ini bukan nak cerita katanya Tuhan ada lambung. Bahkan maksud kata keredaan lambung-lambung engkau. Biasanya kita dengan anak kitanya, apabila kita kasih kepada anak kita, apabila kita puas hati dan setuju sangat, suka sangat kepada anak kitanya, kita peluk dia, kita ambil dia masuk kat lambung kita. Lebih-lebih laginya apabila kita tidur, kita bagi anak kita tidur kat tepi lambung kita, itu menunjuk kata kita redha kita dengan dia, kita kasih kepada dia. Kalau duduk, kita ambil letak dia kat lambung kita. Kalau kita tidur pun, kita bagi dia tidur kat tepi lambung kita. Itu maksudnya, ghalibnya adat kita manusianya begitulah. Tetapi lambung bagi Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil. Jadi maknanya di sini nak cerita kata keredaan engkau tu, minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua akan jalan nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu saja makna dia. Seterusnya, al-babus sadisu fi uqubatiz zina wa hubbil murdi wal liwati. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan seksa zina, dendaan berzina, dan kasih akan muda belia dan lewat. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, jangan kamu hampirkan zina. Jangan kamu hampirkan zina. Jadi di sini Allah Ta'ala larang daripada berzina. Asalnya di sini ayat ini nak melarangkan daripada berzina, tetapi cakapan Allah Ta'ala di sini tidak tuju kepada betul-betul berzina,
tidak larang kepada betul-betul perbuatan zina tu tidak. Bahkan yang dilarang di sininya ialah mendekati, menghampiri akan zina. Dengan sebabnya kenapa dia cakap gini, kenapa dia kata jangan kamu berzina, betul-betulnya begitu. Bahkan dia cakap katanya jangan kamu hampirkan zina. Maka di sini berarti bahawasanya larang daripada menghampirkan zina itu untuk nak jadi kuat pada larangan berzina. Sebab biasanya orang berzina tu bukan apa dia, nak boleh jadi ke berzina tu dia ada pendahuluan dia. Nak boleh jadi berzina, nak boleh melakukan zina bukan duduk-duduknya, diam-diamnya jadi berzina, dia tak begitu, tak macam orang bercuri. Dia bercuri itu apabila nampak barang orang, nampak benda orang, dia terus ambil. Lalu jalan walaupun tak terfikir, tak cadang di awal-awal sekalipun, dia lalu kat jalan, tengok barang orang kat depan rumah dia, tuannya tidak ada di depan rumah, dia ambil pergilah. Jadi walaupun tak ada cadangan sekalipun, dia boleh buat akan perbuatan bercuri tu. Tetapi zina, dia terjadi daripada nafsu. Ia terjadi daripada beberapa perkara. Jadi maknanya nak bolehkah jadi berzina tu ada beberapa perkara yang menarik kepada berzina. Ada beberapa perkara yang menarik kepada berzina. Seperti ada penduluan daripada tengok perempuan ajnabi, mendekati dengan mendekati kepada bersentuh dengan perempuan ajnabi, dan duduk seorang sama seorang, dikatakan berkhulwat, itu mukaddimah dia kesemuanya, berpeluk, berkucup dan sebagainya. Itu dikatakan mukaddimah, artinya penduluan bagi zina. Jadi maknanya di sini Allah Ta'ala larang, memanglah zina tu dilarang, tetapi yang dimaksud di sini larang sehingga mukaddimah bagi zina itu pun dilarangkan juga. Jangan kau tengok kepada perempuan ajnabi, sebab tengok kepada perempuan ajnabi itu setengah daripada perkara yang menarik kepada jadi berzina. Jangan engkau bersentuh dengan perempuan ajnabi, sebab itu pun setengah pada perkara yang menarik kepada berzina. Dan jangan engkau bercakap dengan perempuan ajnabi, sebab itu adalah perkara yang menarik kepada berzina. Dan jangan engkau berkhulwat, duduk seorang sama seorang dengan perempuan ajnabi, lelaki ajnabi, sebab itu adalah perkara yang menarik kepada berzina. Dan jangan engkau berpeluk dan berkucup dan sebagainya dengan yang ajnabi, sebab itu menarik kepada berzina. Jadi maknanya larang di sini memanglah asalnya nak larang daripada berzina, tetapi untuk nak jadi kuat pada larangannya, larang di pendahuluan dia nu lagi. Sebab nak menarikkan zina itu dah dilarangkan. Jadi maknanya di sini untuk nak jadi bersangatan larang Allah Ta'ala daripada berzina, sehingga dia larang sampai perkara yang menarik kepada berzina, pendahuluan bagi berzina itu pun dah dilarangkan. Sebab tu dikatakan wala taqrabuz zina, dan jangan engkau jangan kamu hampirkan zina. Jadi jangan kamu berzina dan jangan kamu buatkan perkara-perkara yang menyebabkan membawa kepada berzina. Berzina itu dilarang. Pendahuluan mukaddimah bagi berzina pun dilarangkan juga. Itulah. Sebab tu Allah Ta'ala katanya wala taqrabuz zina. Sebab dia macam sebab ada sebuah hadis katanya man hama haulal hima yushiku an yaqa fihi. Barang siapa menuju kepada sepadan, hampirlah bahawa jatuh padanya, bahawa masuk dalamnya dalam sepadan. Atau karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Dibandingkan seperti seorang dia belakan binatang dekat sepadan. Sepadan tu maksudnya sebelah ni tanah dia, sebelah sana tanah kebun yang lain, kebun orang.
Maka sekiranya kalau dia belakan binatang tu kat tengah-tengah kebun dia, maka selamatlah daripada binatang tu makan benda dalam kebun orang. Tetapi kalau dia belakan akan binatang dia, dia ikatkan lembu dia masalan kat tepi kebun dia, maka tak nak selamat lembu dia tu makan barang orang di dalam tanah orang. Maka begitulah. Jadi maknanya benda berzina ni untuk nak lepas daripada berzina, maka disuruhkan kitanya jauh daripada segala pendahuluan artinya mukaddimah bagi berzina. Itu dah disuruh menjauhi. Jangan kamu buat perkara yang menarik kepada berzina. Jadi maknanya mukaddimah bagi berzina tu dah dilarang. Apakah lagi diri berzina tu sendiri? Segala pendahuluan bagi berzina tu dah dilarang. Sebab itulah dilarang tengok kepada lelaki dan perempuan ajnabi. Tujuan apa? Supaya tak jadi buka jalan kepada berzina. Jangan duduk seorang sama seorang dengan orang lelaki dan perempuan yang ajnabi. Sebab itu jadi buka jalan untuk nak membawa kepada berzina. Semuanya dilarang. Itu maksud dengan katanya, jangan kamu hampir akan berzina. Bahwasanya, yakni kerana bahwasanya, ini kenapa dilarangkan daripada berzina. Ini sebab-sebabnya, ilat-ilatnya yang mana Allah Ta'ala larang daripada berzina. Kerana bahwasanya, yakni kerana bahwasanya adalah ia berzina itu kekejian. Satu perkara yang jadi keji. Satu perkara yang keji, berzina ni ialah perkara yang keji. Keji di mana tempat keji, maka kekejian ini perkara yang berdosa. Kerana bahwasanya adalah ia berzina tu kekejian, ini perkara yang berdosa. Setiap-tiap perkara yang berdosa itu dikeji oleh syarak. Maka kekejian di sini, kekejian pada syarak dan pada akal dan daripada tabiat perangai manusia yang suci, itu dibilangkan keji kesemuanya. Jadi jarimah kesalahan berzina ini, perbuatan zina ini tilik kepada syarak. Syarak bilang kata benda ni adalah perkara yang keji. Perbuatan ini perbuatan yang keji. Lagi pulanya keji itu juga keji pada akal. Orang yang akalan dia yang sempurna, yang baik, maka dia akan dia akan nampak katanya berzina ni adalah perkara yang keji. Melainkan orang yang akal dia kurang sempurna pada pengajian syaraknya, maka dia bilang elok berzina ni, dia bilang kata benda yang baik. Tetapi kalau akal yang sepenuh, dia akan nampak, dia akan kira kata berzina ini adalah perbuatan yang keji. Dan satu lagi pulanya, berzina ini adalah perkara yang keji bagi orang yang mempunyai tabiat perangai yang sejahtera, yang bersih. Dia akan nampak katanya berzina itu adalah perkara yang keji. Jadi berzina ini ialah perkara yang keji, tilik pada syarak pun keji, tilik pada akal pun, kira dengan akal pun keji, tilik kepada tabiat yang sejahtera, yang elok, perangai yang elok, yang suci, yang bersih, bilang kata berzina ni adalah perkara yang keji. Kenapa boleh kata keji? Sebab dia ni berzina itu ialah melukakan, merosakkan kehormatan pada agama, merosakkan kehormatan pada perempuan, dan merosakkan pada kehormatan pada suami. Kehormatan suami sekiranya kalau berzina dengan isteri, artinya berzina dengan suami, maknanya dia merosakkan akan kehormatan bagi isteri. Kalau dia berzina dengan suami orang, dia berzina dengan suami orang, mana dia merosakkan maruah bagi isteri dia. Kalau dia tu berzina dengan isteri orang, maknanya dia merosakkan maruah bagi suami dia, suami perempuan yang berzina itu. Dan juganya merosakkan maruah bagi keluarga si perempuan tu sendiri dan si lelaki yang berzina tu sendiri. Sebab itulah dia mempunyai kekejian yang merosakkan kehormatan Allah dan kehormatan perempuan dan lelaki yang berzina, dan merosakkan kehormatan keluarga yang berzina itu.
Dan lagi pulanya yang lebih besarnya ialah merosakkan akan nasab-nasab. Merosakkan nasab-nasab, dan lagi pulanya jadi tak tahu katanya anak yang dapat daripada itu tu bernasab kepada siapa, lagi pulanya anak yang dapat daripada zina tu tidak dibangsakan kepada bapaknya. Jadi nak bin kepada bapak tu tak boleh. Jadi walaupun jadi daripada aimani dia, tapi dia tu bukan bapaknya. Dan sejahat-jahat jalan. Jadi sejahat-jahat jalan, jalanan perbuatan yang paling jahatnya tidak ada melainkan perbuatan zina ni lah. Jadi perbuatan zina ialah perbuatan yang paling jahat sekalinya. Sebab kita seperti kata tadi, dia kerusakan dia tu kembali kepada banyak pihak. Nasab pun rusak, maruah pun rusak. Maruah rusak itu bukan sekadar dia sendiri yang berzina tu rusak maruah, keluarga dia pun rusak juga, suami dia pun rusak juga, isteri pun rusak juga maruah. Dan dia melakukan perkara yang pada hakikatnya tak bagi kehormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dikatakan zina itu sejahat-jahat jalan, yakni perbuatan yang dilakukan. yakni kesalahan yang dilakukan, tidak ada benda yang lebih jahat daripada berzina, itu tidak ada. Begitulah. Dan bersabda Nabi SAW, takuti oleh kamu akan zina. Mestilah kitanya takut, jangan buat. Takut akan zina, jangan buat, jangan cuba nak mendekati kepada kesalahan zina. Maka bahwasanya, yakni kerana bahwasanya, ada padanya pada zina itu 6 perkara, 6 keburukan, 6 dendaan yang 6 perkara daripada dendaan yang hasil daripada kesalahan zina. Apabila seorang itu berzina, akan laku pada dianya, akan berlaku 6 perkara ini. Maka 6 perkara ini benda yang selalu kita minta jauh, minta lepas daripada dianya. 6 perkara tu, 3 perkara pada dunia dan 3 perkara pada akhirat. Jadi 6 perkara yang hasil pada jarimah daripada kesalahan zinanya. 3 perkara berlaku pada masa hidup dunia dan 3 perkara berlaku kemudian daripada dia mati. Mana dia? Dan maka ada pun 3 yang di dalam dunia, mana 3 perkara yang berlaku di atas dunia yang jadi akibah bagi orang yang berzinanya ialah, maka bahwasanya hilang ia akan keelakkan mukanya. Apabila seorang itu berzina, katanya maka bahwasanya menghilang ia berzina tu akan keelakkan muka. Segok yang ada pada muka, keelakkan yang ada pada muka, kita panggil apa dia? Keelakkan ini panggil bahak. Jadi tengok tu macam tidak ada sinaran pada muka. Tengok macam kotor, walaupun dia comel sekalipun, seri-seri. Ya. Tidak makna menghilangkan seri pada mukanya. Kita tengok tu macam apa dia? Kalau kereta tu sinar berseri dia tu tidak ada. Ada sekadar warna saja. Jadi kalau masuk dekat tu tak nampak bayang. Tak nampak berseri pada mukanya. Itu satu akibah yang ada pada yang dikena ke atas orang yang berzina. Dan dan mempesaka ia akan papa. Berzina ni mempesakai kepapaan. Orang berzina nak jadi papa. Orang berzina nak jadi papa. Dan mengurangkan umur, yakni memendekkan umur. Orang berzina tidak berumur panjang. Itu 3 perkara yang akibah bagi orang yang berzina pada yang dilakukan, yang ditipukan di atas dia pada masa dia hidup di atas dunia. Hilang berseri daripada mukanya, mempesakai papa, dan pendek umurnya.
Adapun 3 perkara yang di dalam akhirat yang ditipu kepada dia pada akhiratnya, maka bahwasanya mewajibkan murka Tuhan, mewajibkan yakni mendapatkan murka Allah. Jadi dapat kemurkaan daripada Allah di akhirat nanti, dan kejahatan hisab, su'il hisab. Jadi kejahatan hisab tu maknanya apabila dihisabkan amalan dia akan berat sebelah balik kejahatan. Itu mana kejahatan hisab, mana apabila dihisabkan amalan dia, maka tidak ada berat sebelah balik amal kebajikan, bahkan berat sebelah balik amal kejahatan. Jadi maknanya apabila berat ke amal kejahatan tu, maknanya neraka lah dia. Dan yang ketiganya, kekal di dalam neraka. Tapi di sini kita kena tanggung katanya dia berzina serta menghalalkan zina. Dan kekal di dalam neraka. Masalah kekal dalam neraka kita kena takwil sikit. Kita kena jaga katanya kekal dalam neraka sebab zina ini bukan semata-mata dia berzina. Bahkan dia berzina serta dia kata halal berzina itu. Kalau dia berzina tapi dia tak kata halal, dia tak ada pegang kata halal, bahkan dia tahu dia pegang kata haram, dia ingat kata haram tapi nafsu dia nak buat, maka itu tak jadi kekal dalam neraka dengan sebab kesalahan zina. Sebabnya nak kekal dalam neraka itu sebab kesalahan kufur syirik saja. Adapun mana-mana kesalahan daripada kesalahan kufur dan syirik tidak menyebabkan kekal dalam neraka. Sebagaimana kita maklumlah tu. Firman Allah Ta'ala, labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim fil azabi hum khalidun. Artinya, sungguhnya sejahat-jahat barang yang mendahului bagi mereka itu oleh segala nafsu mereka itu. Bahawa mereka Allah atas mereka itu dan di dalam azab mereka itu kekal sekaliannya. Tapi asalnya ayat ini turun kepada orang Yahudi. Asal ayat ini diturun kepada orang Yahudi, dan sebab nak turun ayat ini itu adalah orang Yahudi dengan sebab dia dah tak dapat jalan nak mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka buat baik dengan orang musyrikin, berkongsi, bersekutu, bercapur tangan dengan orang-orang musyrikin untuk nak melawankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asal sebab bagi nak turun ayat ini turun pada orang Yahudi. Yang mana kesalahan mereka yang sebabkan turun ayat ini ialah orang Yahudi memang dia kenal Allah, dia tahu Muhammad ini adalah Rasulullah, tapi mereka berdengki kepada Nabi Muhammad, tak nak ikut Nabi Muhammad. Maka dia usahalah cari jalan untuk nak mengalahkan Nabi Muhammad. Maka dalam keadaan begitu, Yahudi itu ialah dikatakan ahlul kitab. Mana orang yang berugamu, orang yang tahu mana yang betul, mana yang salah, tiba-tiba mereka berkongsi dengan orang musyrikin yang orang musyrikin untuk nak untuk nak melawani akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab kesalahan itu Allah Taala murka kepada mereka, Allah Taala mengazabkan mereka dan Allah Taala mengekalkan mereka semuanya di dalam neraka. Jadi maknanya di akhirat esok dapat kemurkaan Allah dan dikekalkan mereka dalam neraka. Sebab apa? Sebab kesalahan yang mana mereka melakukan di atas dunia. Maka itulah cerita asal ayat ini. Tetapi kita terhadap ayat Quran, setengah-setengah tu tak kira kepada asbabun nuzul dia. Sebab ada satu kaedahnya al-i'tibar bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat ni kalau tilik kepada sebab datang ayat ininya ialah cerita yang tadilah yang berlaku pada orang Yahudi.
Tetapi apabila kita nak ambil iktibar daripada ayat, maka boleh kita ambil iktibar walaupun kerjaan lain, walaupun kesalahan lain sekalipun. Jadi kesalahan orang Yahudi ialah melawanikan Nabi Muhammad, berkongsi dengan orang musyrikin untuk melawani akan Nabi Muhammad. Maka itu akan dapat azab daripada Allah dan kekal dalam neraka. Maka sama juga di sini orang yang berzina. Walaupun berzina itu tidak mengekalkan neraka, kalau dia semata-mata berzina tidak menghalalkan zina, tidak mengekalkan neraka, tetapi sama di mana? Ialah dapat azab daripada Allah. Kena azab tu dengan sebab perbuatan mereka yang mana mereka melakukan pada masa hidup dunia. Maka di sini ayat ini boleh kita guna kepada kesalahan yang lain dan golongan yang lain daripada Yahudi. Yang mana asal ceritanya golongan yang buat salahnya ialah yang disebut dalam ayat ini ialah orang Yahudi, yang mana kesalahan mereka ialah berkongsi dengan orang kafir musyrikin untuk nak melawanikan Nabi Muhammad. Maka apabila kita nak ambil iktibar daripada ayat, kita tak mesti betul dengan asbabun nuzul dia. Mana-mana benda yang samanya boleh kita ambil iktibar dengan ayat ini. Tengok, dia katanya artinya sesungguhnya sejahat-jahat barang yang mendahului bagi mereka itu. Mendahului itu maknanya perbuatan yang mana mereka buat pada masa hidup dunia. Mendahului itu memanglah nak dapat balasan jahat mesti terdulu oleh amalan jahat. Sebab tu dia katanya mendahului. Nak dapat balasan jahat, nak dapat balasan azab, tak lain tak bukan daripada terdahulu oleh melakukan kejahatan. Sebab tu katanya barang mendahului bagi mereka itu. Daripada perkataan, daripada perbuatan, setengah daripada perbuatan itu ialah berzina. Yang mendahului bagi mereka itu oleh segala nafsu, yakni diri-diri mereka itu. Bahawa mereka Allah atas mereka itu. Jadi akibatnya Allah Ta'ala mereka, ini Allah Ta'ala mengazabkan mereka itu. Sebab mereka dengan mana azab. Dan di dalam azab mereka itu kekal sekalian. Dan kekal sekalian mereka itu di dalam azab. Tapi tilik kepada masalah zina ini, kalau tidak menghalalkan zina, maka tak jadi kekal. Jadi kekal neraka, dalam neraka, sebab zina itu ialah zina serta menghalal. Kalau zina serta pegang kata haram, zina serta i'tikad kata haram, itu neraka tak kekal. Sebagaimana kita maklum. Itulah. Dan sabda Nabi SAW bahawa segala orang yang berzina itu datang mereka itu pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berzina pada hari kiamat, apa seksaan dia? Apa nak laku pada orang berzina pada hari kiamat? Katanya bahawa segala orang yang berzina, sama ada lelaki, sama ada perempuan, itu datang mereka itu pada hari kiamat. Jadi kelakuan mereka pada hari kiamatnya macam mana? Bernyala-nyala segala mukanya, muka mereka itu api. Yani bernyala oleh api daripada mukanya. Jadi muka mereka itu bernyala oleh api. Memanglah azab. Diketahui mereka itu, mana diketahui, dikenalkan antara segala makhluk. Jadi orang ramai boleh tahu kata dia ni ada berzina pada dunia. Orang ramai boleh tahu kata dia ni ada melakukan zina pada masa dia hidup dunia. Boleh tahu dengan secara ada alamat. Mana alamat dia? Dengan busung segala faraj mereka itu. Ini busung oleh segala kemaluan mereka itu, tak ke lelaki dan perempuan. Jadi itulah. Tapi kesemuanya kita jangan lupalah, kalau dia dah taubat maka tidak ada dosa. Sekiranya dia berzina
dan mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada berzina, itulah kesesaan yang dikatakan, yang ditipukan di atas mereka itu. Tetapi kalau dia berzina, belum nak mati itu dia ada taubat, betul-betul taubat, maka Nabi katanya orang yang bertaubat itu ialah mereka yang tidak ada dosa. Maka apabila tidak ada dosa, tidak adalah tidak adalah seksaan di atas dia sebab nak seksa sebab ada dosa. Apabila dia taubat tidak ada dosa, maka tidak adalah seksanya. Ini semuanya yang selalu kita belajar. Apabila sebut kata buat kesalahan begini, seksanya begini di akhirat, kita kena ingat balik katanya dia buat salah tetapi dia tak bertaubat sebelum mati. Kita ingat begitu ke semuanya. Maka sini pun samalah. Dia berzina, di akhirat esok bernyala oleh muka dia, menjala oleh api kat muka dia, dan orang ramai pun boleh tahu kata dia tu orang berzina sebab alamatnya ialah bau busuk kat farak dia, kat kemaluan dia. Itu orang berzina yang tidak bertaubat. Lagi pulanya ditarikkan atas mukanya, atas muka mereka itu. Ditarikkan atas muka mereka itu. Maknanya ditarik atas muka tu, maknanya orang yang tarik itu dia pegang kaki. Pegang kaki tarik. Lagi pulanya muka ke bawah, belakang ke atas. Jadi orang yang nak tarik itu dia pegang kaki dah. Dia pegang kaki. Kemudian belakang ke atas, dada ke bawah. Itu mana kata ditarikkan atas muka mereka itu. Jadi maknanya kepada api neraka. Apabila nak bawa mereka masuk ke dalam neraka tu, tidak bagi dia berjalan. Itu nak menunjuk katanya berat balasan dianya. Tengok biasanya orang yang buat kesalahan pada dunia ini, kalau kelas kesalahan dia tak berat tu, sekadar digarikan tangan dia saja. Setengah orang tu kalau polis datang takap dia nya, apabila polis datang takap dia nya, kalau dia tu kesalahan dia tak berat sangat, polis tak garikan tangan dia. Tetapi kalau berat sikit, maka digarikan tangan dia sebelah depan. Tapi kalau berat lagi, digarikan tangan dia sebelah belakang. Kalau berat lagi, digarikan tangan sebelah belakang, dibelenggukan kakinya juga. Kalau berat lagi, buat dengan secara berat tu lagi. Begitulah. Jadi cara nak ambil mereka untuk masukkan dalam neraka tu, tidak pegang pipinkan dua belah tangan, bukan begitu. Hanya malaikat itu pegangkan kaki, dua belah kaki, dan balikkan belakang ke sebelah atas, muka sebelah bawah, dada sebelah bawah, tarik bawa masuk kepada neraka. Itu merupakan apa dia, berat kesalahan dia, tidak ada langsung kehormatan di atas diri dia. Maka apabila masuk mereka itu, dia akan neraka. Apabila sampai masa malaikat bawa dia, tarik dia masuk ke dalam neraka, dipakaikan mereka itu oleh Malik itulah Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah. Apabila masuk mereka itu dalam neraka, Malik itu memberi pakai akan baju rantai daripada api. Jadi apabila dimasukkan dalam neraka, Malik Zabaniyah, dia ambil baju rantai itu bukan besi, bukan api, dipakai kat tubuh dia. Kemudian baju rantai besi tadi tu, baju rantai api tadi tu, betapakah kuat panas dia, dia katanya, jikalau dihantarkan satu baju rantai orang zina itu, jikalau dihantarkan, ini diletakkan satu baju rantai orang zina itu, satu helai saja daripada baju rantai bagi orang zina itu di atas bukit yang tinggi, tinggi yang sangat, bukit yang besar yang tinggi macam gunung, nasja jadi habu,
Tu panah tak panah dia, kuat tak kuat panah dia, macam itulah. Kalau ambil tu contohnya, ambil baju rantai daripada api tu letak kat gunung jerai kat Kedah, maka gunung jerai itu akan jadi habu. Kemudian berkata Malik, segala Zabaniyah. Tu Zabaniyah ni kaki tangan bagi Malik lah. Ketuanya Malik, kaki tangan dia dipanggilkan Zabaniyah. Segala Zabaniyah, selar kamu akan segala mata orang yang berzina itu dengan beberapa paku daripada api. Jadi selar kamu akan segala mata orang yang berzina itu. Selar dengan apa? Dengan beberapa paku daripada api. Ambil paku api, selar kat mata dia. Macam orang-orang bela binatang. Macam orang yang kat Amerika tu dia ada bela binatang tu, apabila dia nak tandakan lembu dianya, dia bakarkan besi panas merah-merah tu, dia letak kat kulit binatang sehingga jadi tandaan kata ini lembu dia, ini binatang dia. Tu diselarkan. Selar kamu akan segala mata orang berzina dengan beberapa paku daripada api. Bukan paku besi biasa ni, tidak. Paku tu paku daripada api, merah-merah lah api dia ni. Kenapa disuruhkan selarkan mata mereka? Seperti melihat ia akan yang haram. Memanglah sebab nak berzina daripada tengok dengan mata. Sebab kalau orang-orang yang tak tengok, macam mana dia tak nak berzina? Sebab benda pertama kali nak tarik kepada berzina, dia sebab dia tengok. Maka mata ada terlibat dengan perbuatan zina. Mata itu ada terlibat dalam kesalahan perbuatan zina. Maka lalu tu mata pun didendakan juga. Diseksakan mata juga dengan cara diselarkan paku api kat mata dia. Dan belenggu oleh kamu akan segala tangan mereka itu dengan beberapa belenggu daripada api. Tangan pun disuruhkan belenggu juga dengan belenggu daripada api, seperti barang yang terunjuk ia kepada yang haram. Seperti barang yang perkara terunjuk ia tangan kepada yang haram. Sebab tangan inilah pegang benda haram. Bawa kepada benda yang haram. Dan rantaikan segala kaki mereka itu dengan segala rantai daripada api. Seperti barang yang berjalan ia kepada yang haram. Jadi itu apa dia? Sebab zina itulah, mata ada terlibat juga. Tangan pun ada terlibat juga dengan kesalahan berzina. Dan kaki pun ada terlibat juga dengan kesalahan zina itu. Maka segala anggota yang diguna pada berzina itu jadi untuk nak jadi berzina itu, maka semuanya diseksakan kesemuanya. Pertama kali daripada mata pun diselarkan juga. Tangan nak berzina kena guna tangan, maka tangan pun dibelenggukan dengan api juga. Maka sahut Zabaniyah, bahkan apabila Malik arah kepada Zabaniyah kaki tangan dia, maka dia pun sahut, terima arahannya. Bahkan saya tunaikan, saya buat. Maka membelenggulah oleh Zabaniyah akan segala tangan mereka itu, orang berzina, dengan beberapa belenggu, dan segala kaki mereka dengan beberapa rantai, dan segala mata mereka itu diselarkan dengan beberapa paku daripada api. Maka berkata mereka itu orang berzina, apabila kena belenggu kat tangan, apabila kaki itu dirantaikan, apabila mata tu nak diselarkan, maka berseru, maka mereka itu orang-orang yang berzina berseru, yang bercakap, "Hei Zabaniyah,
kasihan oleh kamu akan kami. Apabila Zabaniyah datang nak selakan mata dia, nak belenggukan tangan dia, nak rantaikan kaki dia, maka dia bercakap dengan Zabaniyah, dengan kaki tangan Maliknya, dia bercakap kata, mintalah kau berkesian belah kepada kami. Mintalah kau tu berkesian belas kepada kami. Dan ringan oleh kamu daripada kami. Minta Zabaniyah tu jangan berat sangatlah, meringankan daripada kami akan azab satu saat, yakni satu masa. Minta nak lepas jugalah sekejapnya untuk nak dapat kesenangan. Maka berkata Zabaniyah bagi mereka itu, apa yang jawab oleh Zabaniyah terhadap mereka? Maka berkata, yang menjawab oleh Zabaniyah bagi mereka, betapa kami kasihan akan kamu, macam mana kami nak kesian kepada kamu, macam mana kami nak kesian belas kepada kamu. Dan Tuhan Rabbul Alamin murka atas kamu, padahalnya Allah Ta'ala itu murka kepada kamu. Allah Ta'ala murka kepada kamu sebab kamu buat kesalahan zina. Macam mana kami nak kesian belah pada kamu? Kami mesti taat kepada Allah. Allah yang amat kesian belas. Allah kita maklum kata dianya Arhamur Rahimin, yang amat berkesian belah kepada segala hamba-hambanya. Tetapi dengan orang yang berzina, Allah Ta'ala tidak berkesian belas kepada orang yang berzina, lalu tu diberatkan azab di atas orang berzina. Maka Zabaniyah katanya, macam mana kami nak buat gitu, nak berkesian belah padahal Allah tu tidak berkesian belah dengan kamu. Jadi maknanya semurah-murah yang paling, siapa yang paling amat kasih sayang kepada hambanya? Jawabnya Allah. Maka Allah tidak berkesian belah pada kamu, maka kami lebih aula lagi lah, sebab kami tidak ada sifat kesian belas terhadap ahli neraka. Begitulah. Itu yang jawab Zabaniyah kepada orang yang berzina dalam neraka lagi akan datang. Kama katanya, dan bermula ia dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhkan matanya daripada haram, memenuh oleh Allah akan matanya daripada bara api Jahannam. Kita akhir di situ. Dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhkan. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin.